Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8 dalam surah At-Tahrim yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang bermaksud orang-orang yang bertaubat daripada dosa yang mereka lakukan sama keadaan dengan orang yang tidak berdosa. Sadaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi Surah Ad-Diniyah, juga Pusat Tahfiz Ad-Diniyah bersama saf pengurusan bagi kedua-duanya. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam yang baru sebentar tadi memimpin kita semua untuk rukuk dan sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam kefarduan solat maghrib kita. Mudah-mudahan membawa kepada suatu penyerahan diri yang paling lengkap, yang paling sempurna daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Juga kepada para jemaah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, termasuk jugalah kepada mungkin sahabat-sahabat di luar sana yang bersama secara online pada masa ini, juga mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur sebesar-besar syukur sama-sama kita persembahkan kepada Allah Ta'ala yang memberikan kelangsungan iman dan juga Islam kepada kita, iman dan taqwa kepada kita. Mudah-mudahan dengan mana kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dan taqwa yang ada pada kita akan bertambah baik, bertambah sempurna sampailah mencapai ke muncak ketika mana kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan saya bersyukur kepada Allah Taala pada jemaah sekalian pada malam ini dapat bersama dengan jemaah sekalian dalam menunaikan satu tanggungjawab yang diberikan amanah kepada saya, iaitu menyampaikan kuliah maghrib secara bulanan pada setiap hari Ahad yang ketiga sebagaimana pada hari ini. Yang mana jemaah sekalian, kuliah yang berlangsung sekarang ini bagi saya ianya terhenti sejak hampir 10 bulan yang lalu, kurang lebih begitulah.
Tak salah saya, terakhir saya bertemu dengan para jemaah untuk kuliah pengajian berkitab ini pada hujung 2020 yang lalu. Sekarang jemaah sekalian, kita berada di pertengahan bulan Oktober 2021. Sangat lama tempoh kita tak bersama jemaah sekalian. Cuma sempat sekejap bertemu mata pada Ramadan yang lalu dalam slot tazkirah Ramadan, santai-santai sekejap. Kan? Itulah. Jadi jemaah sekalian, yang sebegini rupa dah lama sangat. Okay, tuan-tuan, 10 bulan tu lama, tapi ada tempat yang lagi lama. Tak jumpa sampai setahun 2 bulan jemaah sekalian. Ada yang macam tu. Kan? Terakhir pada bulan 8 tahun 2020 yang lalu, ada setengah yang macam tu. Jadi jemaah sekalian, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Taala yang malam ini dapat bersama untuk saya menyampaikan bilah-bilah tarbiyah yang disusun atur oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Taubat dan Liku-likunya, sebagaimana yang ada di tangan saya ini, sebagai kitab pengajian yang diberikan amanah kepada saya menyampaikannya di sini. Berbeza cuma malam ini tidak ada anak-anak tahfiz bersama kita. Mungkin akan ada kot insya-Allah pada yang akan datanglah. Kan? Jadi malam ni mereka tidak ada, rasa sedikit kekurangan lah. Biasa kalau kuliah ni kat depan ramai yang berjubah putih. Kan? Malam ni tak ada. Mereka belum lagi kembali ke Pusat Tahfiz Adiniah. Jadi jemaah sekian, kehilangan kuliah selama hampir setahun itu mengundang rasa rindu yang sebenarnya tak mampu nak diungkapkan dengan kata-kata. Kepada saya lah saya sebutkan begitu. Sebab suasana berkuliah ini sesuatu yang sangat istimewa sebenarnya, yang tidak ada galang ganti kepada mereka yang biasa dengan majlis ilmu. Sebab ianya sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang nak mendapat kelebihan jemaah sekalian dalam suasana yang kita uruskannya sebagai manusia beriman ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkannya sebagai kita berada dalam taman-taman syurga. Susah jemaah sekalian. Kan? Waktu hidup kita berada dalam taman-taman syurga. Kalau tidak di sini jemaah sekalian, kita berada di Raudah. Kan? Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Itu yang kita dapat. Suasana yang mungkin lebih susah nak kita jumpa. Tapi jemaah sekalian, dalam keadaan biasa kita berada dalam masjid ilmu sebegini, Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan kepada kita macam berada dalam taman-taman syurga. Sebab apa jemaah sekalian? Kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan. Macam mana keadaan kita, sama ada saya menyampaikannya atau tuan-tuan yang mendengarnya, itu perkara kedua. Kadang-kadang ada orang berkata lah kan, secara mungkin sinis dan sebagainya, pergi dengan kuliah, kata begitulah kan, berkuliah faham tak faham, entah macam mana keadaan, kan, nampak macam tak faham je dan sebagainya. Jawablah jemaah sekalian, kita sebenarnya soal faham tak faham urusan yang kedua. Yang pertama, kita mengutip kelebihan berada di rumah Allah Ta'ala, berada dalam suasana yang selayaknya digelar tadi sebagai taman-taman syurga. Ini kelebihan jemaah sekalian. Sebab itu bila saya bandingkan dengan saya yang juga memegang amanah sepanjang hampir setahun ini jemaah sekalian, untuk menyampaikan kuliah, kadang-kadang usrah, liqa dan sebagainya secara online di rumah, suasana tak sama jemaah sekalian. Dia punya nikmat lain macam dalam majlis sebegini, yang bersemuka sebegini. Sebab apa? Sebab kita ataupun saya sendirilah yang terlibat dapat menatap wajah sahabat-sahabat yang sama-sama beriman kepada Allah Ta'ala, sama-sama mencari sesuatu yang belum kita perolehi, iaitu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ilmu yang kita nak dakap, kelebihan kita mengenali agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Jadi jemaah sekalian, kalau secara online di rumah, sekarang pun ada, tapi di rumah Allah di surau. Di rumah seorang-seorang jemaah sekalian dia tak sama. Sebab depan saya kalau di rumah jemaah sekalian ada handphone sebesar tapak tangan, kadang-kadang laptop sebesar 15 inci. Dapatlah pandang wajah kalau yang join tu buka dia punya kamera. Kalau tak buka, pandang wajah sendiri lah. Kan? Kalau FB Live lagi teruk, jemaah sekalian lagi teruk keadaannya. Pandang wajah sendiri. On, tengok wajah sendiri. Macam tengok cermin. Berapa lama? Selama mana saya melangsungkan kuliah berkenaan. Lama-lama jemu juga jemaah sekalian. Kalau Google Meet tu kita lihat counting number, bilangan yang masuk, yang join.
Kadang-kadang berbunga juga hati, sebabnya kok ramai yang menjawab, yang masuk sampai puluh-puluh, sampai ratus kadang-kadang pun ada. Alhamdulillah. Tapi lama-lama mari terfikir, macam buruk sangka pun ada, tapi pemikiran tak dapat dielakkan. Sebab apa? Duduk seorang-seorang, fikir apa? Yang ramai-ramai ni betul ke dengar tazkirah ni? Tak mereka duduk kat dapur makan nasi, siapa tahu? Kan? Sesuatu yang kita nak elak tak boleh. Sebab apa? Sebab yang itu berlakunya ia di rumah masing-masing. Sekarang di rumah Allah. Tuan-tuan faham tak faham di rumah Allah. Takkan tengah-tengah dengan kuliah tak faham makan nasi sekarang. Ada tuan-tuan? Takkan ada je lah. Takkan ada yang baring dan sebagainya. Takkan ada. Sebab apa? Kita di rumah Allah Ta'ala penuh dengan adab dan sebagainya. Itu yang nak sebut beza tu jemaah sekalian. Jadi bila mana dapat kita bersama kembali dalam suasana sebegini, kesyukuran yang tertinggi kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Terima kasih Allah bagi peluang untuk sebegini. Harapannya ialah biar ia kekal sampai kita mati. Itu kita nak sebenarnya. Kan? Tak nak lagi lah kita patah balik ke belakang, dapat kuliah 2 kali, stop 2 tahun, tak nak tuan-tuan. Perik dah macam tu. Kan? Biarlah macam ni sampai bila-bila insya-Allah. Jadi jemaah sekalian, dengan pengalaman begitu, peluang rehat tanpa kuliah bersemuka yang sangat panjang tempohnya itu, saya telah menyusun atur beberapa perancangan untuk saya jadikan sebagai bahan pengajaran di tempat yang saya diamanahkan untuk berkuliah ini. Dalam kitab Taubat Imam Ghazali ini jemaah sekalian, saya susun untuk saya bawakan pengajian berkenaan dengan pembahagian manusia di akhirat besok. Dalam kitab ini ada jemaah sekalian. Imam Ghazali susun bagaimana di akhirat besok manusia terbahagi kepada 4 golongan. Saya nak bincang perkara ini jemaah sekalian sebab apa? Ianya berkaitan dengan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang kedua. Saya sebut jemaah sekalian sebab apa? Sebab kita ni seolah-olah macam berada dalam keadaan baru terlepas daripada bencana yang sangat besar, yang pada masa itu ramai yang tewas, ramai yang kecundang. Kita alhamdulillah Allah beri peluang kedua. Sungguh jemaah sekalian, di luar sana ramai sahabat-sahabat kita kembali ke rahmatullah. Belasan ribu, kalau tak salah saya lah, di Malaysia kita kan, ataupun lebih, wallahu ta'ala wa'alam. Kan? Oh, kan? Yalah, ramai macam tu lah kan. Angka yang sangat besar. Dunia jangan ceritalah tuan-tuan sekalian. Sangat besar jumlahnya yang mati sebab COVID-19. Kita ibarat macam hidup kembali. Kan? Begitu. Jiran saya meninggal jemaah sekalian. Jiran yang agak rapat. Selang 2 lorong pada rumah saya. Kembali ke rahmatullah pada raya pertama baru-baru ni. Raya puasa pertama. Terakhir jumpa beliau pada Ramadan yang ketiga. Tarawih bersama. Lepas tu jumpa sebagai jenazah. Allahu Akbar. Ni ialah kehidupan kan. Jadi jemaah sekalian, saya melihat bahawa kita perlu bincang perkara yang membawa kepada kita suatu persiapan untuk kita ke sana. Macam mereka yang dah pergi tu. Itu maksud saya. Jadi nak bincang itu, saya membawa kepada jemaah sekalian perbincangan yang melibatkan keadaan kita jemaah sekalian di akhirat besok. Jadi saya sebut tadi, bahawa kata Imam Ghazali rahimahullah, di akhirat besok manusia terbahagi kepada 4 jenis, 4 golongan. Dunia sekarang ni macam-macam. Kan? Macam-macam jenis manusia. Itu sekarang. Besok dah mati jemaah sekalian, sampai ke alam barzah, sampai ke alam akhirat besok, abadi di alam akhirat besok, kita akan tergolong dalam 4 golongan sahaja. Yang pertama jemaah sekalian ialah golongan apa dia? Golongan orang yang binasa dan juga celaka. Kata Imam Ghazali rahimahullah. Siapa mereka? Mereka ialah penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Dan siapa mereka? Penghuni neraka Allah Taala ini. Kata Imam Ghazali rahimahullah, mereka ialah orang-orang yang tak beriman kepada Allah Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut kat sini sebagai orang yang mengingkari Allah Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umum cerita jemaah sekalian, sedang cerita, insya-Allah taala kita bukan di situlah. Gitu, na'udzubillah. Sesuatu yang kita tak nak dan kita harapkan tak berlaku kepada kita. Sebab apa? Jelas mereka orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah golongan yang paling besar. Kelompok yang paling besar kata Imam Ghazali rahimahullah. Sebab apa? Kita nak kira mudah sangat jemaah sekalian.
Sekarang ni atas muka bumi ada seramai 7 bilion umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut kiraan mudah sekitar 2 bilion. Sekitar 2 bilion. Beriman maksudnya orang Muslim. Belum cerita lagi soal tapisan-tapisan iman yang macam mana itu, belum lagi. Umumnya begitu. Jadi jemaah sekalian, bila mana hanya 2 bilion daripada 7 bilion, bermakna 5 bilion tak beriman kepada Allah Ta'ala. Di mana mereka? Akhirat besok mereka termasuk golongan yang pertama. Ramai ke sikit? Ramai jemaah sekalian. Dan itulah sejarah manusia dulu sampai sekarang, yang ramai tak beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Mereka penghuni neraka Allah Subhanahu Taala. Itu bahasa mudah kita faham jemaah sekalian. Jadi itu yang paling besar, golongan pertama. Yang kedua sudah jemaah sekalian ialah golongan orang-orang yang diazab dan disiksa dalam neraka sebelum dipindahkan ke syurga. Dengan kira juga, tapi akhirnya ke syurga. Yang inilah yang kita boleh sebut sebagai golongan umum orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak enjoy sangat tuan-tuan sekian. Kok orang kata saya ustaz insya-Allah syurga. Memanglah kita beriman jawapannya syurga. Tetapi kena ingat dua perkara. Pertama, kalau iman kita selamat sampai kita kembali ke rahmatullah, kita kemungkinan besar sangat-sangat ke neraka juga. Bisa baca ni Imam Ghazali punya pendapat jemaah sekalian. Kalau ada pendapat apa ulama lain, saya minta maaf, saya tak boleh nak kata apalah. Saya rujuk kepada kitab yang saya bawakan amanah untuk menyampaikannya kepada jemaah sekalian. Begitu. Okey, kalau kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Taala, kita masih berkemungkinan ke neraka juga. Sebab apa? Manusia yang beriman ini jemaah sekalian, kita semua sukar untuk kita pastikan kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita ni bersih tanpa dosa. Tuan-tuan, boleh tak jamin kita tak ada dosa? Kalau ada dosa, neraka. Sebab apa? Neraka tempat pembersihan dosa. Justru syurga untuk orang yang bersih saja. Boleh jamin jemaah sekalian? Payah kan? Itu. Itu yang nak belajar tu, kita tak taubat ni. Lepas tu nak belajar supaya bagaimana kita boleh usahakan untuk kita ni bersih sebelum balik kepada Allah Subhanahu Taala. Satu tugas yang sangat payah, tetapi kita wajib laksanakannya. Jemaah sekalian, itu satu. Yang kedua, dibimbangi sangat-sangat, kedua lagi parah. Dibimbangi sangat-sangat kita menjadi orang beriman yang syok sendiri. Ini maaf sebut bahasa ni mungkin agak kasar sikit. Yang seronok sendiri, syok sendiri, beriman kepada Allah Ta'ala. Tak sedar, tanpa ilmu, iman terlucut daripada jiwa masing-masing. Allahu Akbar. Dimaksudkan perkara ini tak mustahil berlaku di luar sana. Orang mengaku beriman, rasa dia beriman, tapi rupanya tak beriman. Pasal apa? Iman terlucut. Tuan-tuan, boleh tak beri jawapan kepada diri kita masing-masing? Apa jadi kepada golongan yang contoh, saya bagi contoh, yang telah pun diisytiharkan sesat oleh Jais, kan? Golongan apa? Puak, satu puak, sistem Islam, kan? Fatwa Jais sesat. Sesat ni macam sikit ni ada masalah iman. Bukan sesat kat jalan raya sebab balik kampung jam tu, bukan. Sesat jalan nak ke syurga. Kata Jais sesat. Sekarang mereka ke mahkamah mencabar Jais supaya mengatakan bahawa mereka tak sesat. Apa jadi je mas agak-agak? Sebagai contoh, ni golongan macam ni kita boleh katakan bahawa mereka berada dalam keadaan yang kritikal. Iman mereka kepada Allah SWT. Tetapi mereka mendakwa mereka orang beriman. Nama pun macam orang beriman, Sisters in Islam. Tapi bapa segala liberal, pemikiran sekular dan sebagainya. Jemaah sekian, nampak? Itu macam-macam berlaku hari ini. Macam mana sahabat kita tu di, maaf sebut, di apa nama, di Nahoda Qadiani, apa cerita? Baitul Salam 3 tingkat, Adiniyah baru tingkat. Dengan 3 tingkat besar bangunan dia dekat Masjid Nahoda tu. Apa cerita? Jais dah naik signboard, Qadiani bukan ajaran Islam.
Macam mana? Kata mereka, kami pun Islam juga. Sama-sama mereka. Jadi pening jemaah sekalian. Ini macam mana keadaan? Jadi yang ni yang kita kena belajar, kena mengaji, nak kenal diri kita supaya selamat besok. Sebab besok dah mati jemaah sekalian, urusan kita 100% serah kepada Allah Ta'ala. Tanpa sebarang jalan untuk kita kembali memulihkan diri kita sebagai hamba Allah. Sebab apa? Akhirat ni sesi hidup semula yang abadi mengikut acuan dunia sekarang. Maksudnya sekarang jemaah sekalian, masa hidup ni tempoh yang Allah beri pada kita untuk membina acuan supaya jadi apa akhirat besok. Kalau masuk acuan bahulu contoh, besok bahulu lah kita. Kalau hari ni acuan kita apa? Kuih bakar lah besok. Jadi itu jemaah sekalian. Sekejap. Maaf jemaah sekalian. Dia dua perkara, bersin, batuk. Zaman Covid ni memang sensitif. Orang takut, saya pun takut. Tapi yang ni tak ada, insya-Allah tak ada apa tuan-tuan. Duduk panas-panas, itu hari kan hujan, panas. Hari ni kat rumah macam-macam dah jadinya. Anak-anak ada yang demam dan sebagainya. Tapi itulah insya-Allah tak ada apa kot. Mudah-mudahan. Saya pun tuan-tuan tak ada, jangan risaulah insya-Allah. Saya komplit 2 dos pada tanggal 9 Julai lagi dah. Lama dah. Tak ada masalah, okey. Saya pun guna kabel tuan-tuan. Maaf sebutlah. Saya risau sebab saya ni ada macam-macam masalah lah. Siapa kenal lah. Jadi bila lambat dapat panggilan Mas Sejahtera untuk cucuk tu, saya apa lagi jemaah sekalian, gunalah segala ruang dan peluang yang ada. Ada kabel, pakai kabel lah. Apa lagi kan? Bukan nak guna benda tak betul. Nak bagi cepat, dapat. Bila dah dapat jemaah sekalian, lega lah. Sekejap je. Okey, alhamdulillah. Lega sikit, insya-Allah boleh teruskan. Mudah-mudahan jemaah sekalian. Kita sampai pukul apa ni? Isyak. Lebih tak boleh. Lama tak jumpa tuan-tuan sekalian. Ada seorang je pergi tuan-tuan ceritalah, selit-selit sikit sambil-sambil tahan nak bersin ni. Ada seorang saya pergi, dah lama tak jumpa kan. Waktu tu isyak 8.16. Kata pengurusi, okey Ustaz, kita set terus 8.30 lah. Saya kata okey lah, alhamdulillah. Sampai 8.30 tengah duduk cakap lagi ni. Saya pun tanya, tuan-tuan okey ke? Okey Ustaz, yang akan depan sekali ni. Saya akad jam. Ustaz, malam masih muda, teruskan. Oh, sudah saya kata. Jemaah pula ada yang takbir. Saya kata sudah. Pembakar semangat ni. Pengurusi sebelah ni tunduk. Dia pegang amanah. Jaga peraturan. Jemaah saya tunjuk jam, malam masih muda. Memanglah muda 8.30 malam. Kan? Saya kata sudah, nak cakap apa nanti Pandang pengurusi tengah tunduk. Saya kata gini tuan-tuan cakap dengan semangat tak cukup. Hidup dengan semangat semata-mata tak membawa ke apa-apa pun. Peraturan lebih besar daripada semangat. Betul tak pengurusi? Tu angkat kepala pengurusi. Betul Ustaz, saya setuju. Kata pengurusi, saya faham lah tu. Saya pun kata tuan-tuan, yang kata malam masih muda tu bulan depan insya-Allah. Sekarang kita berhenti. Senyap terus jemaah. 8.30 lah maknanya malam tu. Gitulah. Tu di sana lah. Di sini pukul apa tuan-tuan? 10.30 boleh? Seorang jawab boleh, lain tak boleh, tak boleh tak majoriti. Saya tak boleh tuan-tuan. Tanya je lah. Saya pun tak boleh kot. Sudah macam apa, sesama lah sebagainya ni. Tak apalah, kita saja gurau. Lama tak jumpa jemaah sekalian. Okey, kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi, bahawa kita risau akan tergolong dalam golongan yang kedua itulah. Okey. Allahu Akbar. Dia dah mula bersin ni payah. Maafkan saya jemaah muslimin sekalian, maafkan saya. Mudah-mudahan tak ada apa insya-Allah. Okey, kembali kepada perbincangan. Jadi itu golongan kedua. Jemaah sekalian Bersin ni lagi tak lepas. Okey, insya-Allah boleh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Golongan ketiga jemaah sekalian, 4 golongan Golongan kedua dah. Ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah, golongan yang selamat dan Allahu akbar, dan tersingkir daripada bahaya neraka. Ni huraian Imam Ghazali di sini. Yang ketiga ni, yang tak masuk neraka ni siapa? Golongan hamba Allah yang terpilih. Siapa mereka? Antaranya para syuhada. Tuan-tuan ada can ke tidak? InsyaAllah. Wallahu ta'ala wa'alam. Kan impian kita besar nak jadi macam tu. Dapat tak dapat, Allah ta'ala wa'alam. Siapa lagi? Mereka yang balik kepada Allah Ta'ala sebelum akhir balik. Mati budak. Tuan-tuan semua bukan budak, tak dapat. Senang cerita. Nombor 3 tak dapat. Apa lagi? Orang-orang yang hidup kat muka bumi sebagai tanpa tanggungjawab sebagai mukallaf. Okey? Siapa? Orang tak siuman, orang gila. Tuan-tuan gila ke tak siuman ke? Tak. Normal. Bukan juga kat situ. Maksudnya apa? Golongan ketiga jemaah sekalian yang masuk syurga itu kita ni payah. Di pilihan Allah Ta'ala. Bukan juga. Okey, itu makin sikit. Yang lebih sikit kata Imam Ghazali siapa dia? Golongan yang keempat. Siapa? Golongan orang-orang yang beruntung dan juga berbahagia sebab mereka bukan saja masuk syurga, dalam syurga tempat mereka ialah di tempat yang paling istimewa. Gitu. Siapa mereka? Tentu sekali mereka ialah para anbiya, para mursalin, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba pilihan Allah Taala. Kita jemaah sekalian sedang cerita nombor 4 bukan. Nombor 3 pun hampir bukan. Habis kat mana kita jemaah sekalian? Soalan ni kita dah ada jawapan dah. Kita hampir pasti pada golongan yang kedua. Golongan apa dia? Ulang balik. Yang akan diazab, diseksa dalam neraka sebelum akhirnya dipindahkan ke syurga. Yang ni ramai orang terperangkap ni. Orang tahu tak tahu, mengaji tak mengaji, sebenarnya tak mengaji pun. Dia kata apa? Tak apalah, kita orang beriman, orang Islam ni okey. Esok mati lama-lama syurga juga. Sembang tu kan macam syurga tu dia punya aja. Kan, dia jemaah sekalian. Mak cakap begitu keadaan. Dia rasa macam mudah je nak ke syurga. Sedangkan jemaah sekalian, saya sebut sikit sedangkan Nabi SAW menyebut dalam hadis bahawa tempoh maksimal orang beriman kepada Allah Ta'ala yang akan masuk neraka sebelum dipindahkan ke syurga ialah selama 7,000 tahun. Kiraannya pula jemaah sekalian, akhirat besok satu hari di sana sama dengan 1,000 tahun di sini. Kira sendirilah. Kat mana kita? Gitu jemaah sekalian. Sehari di sana, 1,000 tahun di sini. COVID-19 belum 2 tahun lagi dah punya bosan dah, lain macam dah. Kan? Sengsara, derita. Ada orang cakap, Ustaz, nak kena jarak lagi ke? Dah lama dah berjarak. Saya kata baru 2 tahun tak sampai. Relax bro. Kan? Dah bosan dah. Ustaz boleh buka emas tak? Boleh, tapi bagi kuliah macam saya lah, saya buka lah. Maksudnya kalau tak buka, saya lemas. Payah kan? Orang dah bosan, baru 2 tahun. Macam mana nak melepasi tempoh kebosanan dalam neraka Allah Ta'ala yang bertempoh, kalau sehari di sana, sini 1,000 tahun. Penat tuan-tuan. Jadi jawapannya kita tak nak golongan kedua. Jadi yang mana kita? Kita nak, kalau boleh yang ketiga, yang keempat. Tapi payah. Jadi jemaah sekalian tu saya kata tadi, saya nak bawa pengajian, perbincangan untuk kita mengenali golongan yang kedua khasnya di samping yang lain-lain. Sebab apa? Yang kedua itu panjang ceritanya, melibatkan banyak huraian oleh Imam Ghazali rahimahullah supaya kita memahami bahawa kita sebenarnya berkemungkinan besar tergolong dalam golongan yang kedua. Itu orang mukmin yang akan ke neraka Allah Ta'ala, tetapi insya-Allah akan dipindahkan ke syurga kemudiannya. Jadi untuk kita bincang apa? Bincang beberapa perkara yang berkaitan khasnya bagaimana nak kita dapatkan peluang masuk neraka dalam tempoh yang sangat singkat dengan siksaan yang paling minimal. Itu perbincangan dia. Dia jemaah sekalian, dalam kitab ini Imam Ghazali rahimahullah mengatur perbincangan dalam 11 tajuk kecil.
Di bawah kategori golongan yang kedua tadi. Jadi saya bagikan perbincangan jemaah sekalian, tengok pada apa yang disusun di sini. Kemungkinan besar untuk sebelah tajuk itu kita ambil masa perbincangan selama 11 bulan. Sebab saya jumpa tuan-tuan cuma sebulan sekali. Satu tajuk sebulan. Sebelah tajuk 11 bulan. Setahun dah tu. Tolak bulan puasa. Tak ada kuliah, ada tazkirah Ramadan. Kan? Gitu. Setahun baru habis bincang. Dengan harapan lepas tahun tu nanti kita akan fahamlah bagaimana persiapan dan sebagainya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan sekalian, insya-Allah itu yang saya harapkan daripada apa yang saya susun atur untuk kita bersama mendapat ilmu yang cuba disampaikan kepada kita oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kira-kira dah tuan-tuan sekalian, setahun dapat kita faham satu tajuk yang amat penting kepada kita. Sedangkan pengajian secara terbuka je sekalian, ada yang makan masa tak tahu, tak bertepi. Ada tempat tuan-tuan sekalian saya mengajar sebelum COVID-19. Buka kitab. Baru buka kitab. Kitab apa tuan-tuan sekalian? Kitab Bimbingan Mukmin, Mau'izatul Mukminin. Tebalnya hampir 1000 muka surat. Tebal tu. Ada jemaah yang sanggup. Boleh Ustaz, semangat. Baru sekali buka COVID-19. Dah pening kepala. Masa buka kitab saya kata, tuan-tuan, saya ngajar lambat. Umumnya saya ngajar satu muka, satu kali kuliah. Di sini, tuan-tuan, sebulan sekali. Bermakna kitab ni akan habis dalam tempoh 1000 bulan. Lailatul Qadar. 83 tahun. Boleh? Boleh Ustaz kat depan. Tanya balik. Haji berapa umur sekarang? 25 Ustaz. Tu dia. 25 tambah 83. Berapa umur haji? Sejak tu dia tunduk. Tak terkira. Dah habis mengaji. Lama. Tapi tak apa, mengaji, belajar. Okay, penting kita belajar. Itu juga asal. Semangat kena ada. Okay, biar membara. Halangan kita rentasi bersama. InsyaAllah kita akan berjaya. Itu dia. Jemaah sekian. Balik pada tadi. Apakah tajuk-tajuk yang disusun oleh Imam Ghazali untuk kita faham tentang orang mukmin yang akan ke neraka? Pertama ialah tentang tempoh masa kita di neraka Allah Ta'ala. Dah sebut tadi dah. Kiraannya ialah sehari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Kita berapa lama? Akan dibincangkan nanti insya-Allah. Okey, ada dia punya huraian dalam kitab ini insya-Allah. Yang kedua, jemaah sekalian, apa dia? Amalan baik, kata Imam Ghazali, amalan baik, amal soleh sebagai penolong kita di akhirat besok. Allahu Akbar. Tak lain tak bukan, jemaah sekalian, kita nak faham bahawasanya penting sangat-sangat amal soleh kepada kita. Allah. Kalau orang tak faham, tak tahulah jemaah sekalian betapa penting sangat amal-amal soleh ni. Jangan skip, jangan kita buang sedikit pun masa kita tanpa ada amal soleh. Buat amal soleh. Jadi kena mengaji. Sebab kalau tak mengaji tak faham. Dia kata apa? Amal soleh apa? Solat, puasa. Dia faham syariah macam tu. Kita yang faham kata tidak. Amal soleh segala perbuatan yang baik yang memberikan nilai kepada kita, nilai pahala kepada kita. Itu kita nak. Ya kan? Cara ni jemaah sekalian kan, orang baru pulih daripada kesempitan hidup sebab COVID-19. Masing-masing bawa cerita, akan bawa satu impian besar, nak buat apa saja, janji dapat duit. Contohnya begitu. Sebab apa? Nak boleh hidup baru. Bangkit daripada kemurungan COVID-19. Buat apa saja, janji dapat duit. Kita tukar je sekian sekarang ni, kita nak buat apa? Buat apa saja, janji dapat pahala. Sebab apa? Nak kumpulkan yang tu, nak bawa ke sana besok. Itu kerja kita, tugas kita. Jadi, usahalah. Akan sepanjang masa berusaha untuk kita berada dalam keadaan kita melakukan amal saleh. Sebab apa? Ia akan membantu kita di akhirat besok. Kalau kurang amal saleh, lamalah dalam sisa neraka. Kalau banyak, insya-Allah dia akan tolong kita. Itu cerita lebih kurang. Huraian akan datang insya-Allah. Ketiga, jemaah sekalian, kata Imam Ghazali rahimahullah, darjat kebahagiaan akhirat kita akan bergantung dengan darjat iman yang kita bawa ke akhirat. Satu perkara yang kita kena faham, bahawasanya kita hidup dengan iman yang pelbagai darjat, pelbagai peringkat. Tak sama tuan-tuan. Iman tak sama. Iman ni mewakili dalaman kita. Luaran pun tak sama. Sama macam itulah. Di luar kita kan, ada orang sihat, ada orang sakit, ada orang kaya, ada orang miskin, apa lagi, macam-macam. Itu keadaan kita di luar. Dalam pun samalah.
Iman ada yang tinggi, ada yang rendah dan sebagainya. Jadi esok kita bahagia ataupun tidak bergantung pada iman yang kita bawa sekarang. Gitu saudara jemaah sekalian, itu yang disebut dalam perbincangan tajuk yang ketiga. Yang keempat yang sangat penting jemaah sekalian, tajuk keempat iaitu apa dia? Taubat sebelum mati. Ini sangat penting. Persiapan orang beriman kepada Allah Ta'ala jemaah sekalian untuk ke akhirat ialah bertaubat. Satu perkara yang terkadang kalau tak mengaji nampak biasa-biasa. Apa taubat? Minta maaf dengan Allah Ta'ala. Betul jemaah sekalian, minta maaf dengan Allah Ta'ala, betul. Tapi kalau tak belajar, tak tahu bagaimana cara nak kita minta maaf dengan Allah Ta'ala. Banyak benda yang kita kurang nanti. So, jadi nak sebutkan bahawa sangat penting kepada kita belajar tentang taubat untuk kita berada dalam keadaan kita mampu menggamit keampunan Allah Ta'ala kepada kita. Gitu. Nak pastikan Allah maafkan kita sebelum kita kembali kepada Dia. Allah. Payah jemaah sekalian. Sangat payah. Tetapi kita kena buat persiapan untuk mati. Yang kelima jemaah sekalian, apa dia? Ukuran gandaan balasan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Ghazali, bergantung kepada ukuran dosa yang kita bawa ke alam akhirat. Banyak dosa yang kita bawa lama dan banyak balasan azab neraka yang akan kita terima. Yang itu maksud dia. Jadi pun jemaah sekalian kena belajarlah. Belajar apa dia? Belajar mengenali dosa-dosa kita. Kadang-kadang orang tak tahu jemaah sekalian, ada orang tak tahu, tak mengaji, jahil. Apa dia dosa? Tak tahu. Tak pernah bertobat pun. Apa dia? Contoh, harian dia fitnah orang. Fitnah je hari-hari. Berapa lama dah buat fitnah? 40 tahun. Contoh. Pernah tobat minta maaf? Entah, tak tahu. Contoh. Ini masalah. Sebab tak mengaji, tak belajar. Jadi sebab sekarang kita kena jadi orang yang belajar, yang faham apakah sebenarnya dosa-dosa yang kita telah pun buat, laksanakan hayat kita ni. Jadi kita kena minta maaf kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk membersihkan diri kita supaya kita dapat kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih, yang Allah akan muliakan kita insya-Allah. Yang keenam jemaah sekalian, kata Imam Ghazali apa dia? Kefahaman orang yang cerdik, yang alim berbeza dengan orang yang tidak cerdik, tak alim. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan jemaah sekalian, belajar demi belajar, cari ilmu demi cari ilmu, sesuatu yang kita jangan rasa bosan. Belajarlah, carilah ilmu. Itu saya sebut di awal tadi jemaah sekalian. Peluang kedua yang Allah beri, kita belum mati dalam ujian COVID-19. Isi dengan apa? Isi dengan belajar, cari ilmu. Kan? Nak jadi orang yang pandai, yang tahu tentang hidup kita, nak kembali kepada Allah. Namun jemaah sekalian, maaf sebut sayang, sibuk kali sayang. Bila peluang dah terbuka kembali begini, boleh kuliah bersemuka yang menghiasi ruang solat, surau dan masjid yang saya pergi jemaah sekalian, maaf sebut orang-orang yang sama, malah berkurangan. Contoh pagi tadi saya jemaah sekalian di Desa Bakti Selayang, pagi tadi subuh, pandang kiri kanan, walaupun pakai mask saya boleh ingat wajah tu nampak lagi lah orang yang hampir sama, tapi terperasan macam kurang. Tanya pengusi, Ji, sebab kurang je Ustaz, 2 orang dah tak ada Ustaz, COVID-19. Tengok, hilang 2, tambah tak ada. Patutnya bila dah macam tu, kawasan setempat itu dah 2 orang pergi, orang kuat surau, yang lain-lain datanglah ke surau. Perbaikilah diri. Risau ke kematian dan sebagainya? Tak juga. Tak juga. Ramai ke mana? Biasalah. Pagi minggu ada yang jogging, bukan salah, tapi pandai-pandailah bagi masa kan. Ada yang pergi pasar, bukan salah, pandai-pandai bagi masa. Cari ilmu. Gitu jemaah sekalian. Kita nak jadi orang yang cerdik, yang alim, persiapan untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Apa dia lagi? Yang ketujuh kata Imam Ghazali apa dia? Pelbagai bala, ujian, musibah yang Allah beri kepada kita sebagai sesi pembersihan dosa kita. Allahu Akbar. Bermaksud bahawa apa jemaah sekalian? Antaranya
COVID-19 yang sedang berlaku, sekarang masih berlaku lagi, merupakan suatu proses yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita untuk bersihkan dosa kita. Tuan-tuan, perempuan, jemaah sekalian, saya tak tahu nak sebut kalimah macam mana. Mereka yang meninggal dunia sebab COVID-19 kerana ditidurkan oleh doktor dalam ward hospital tu, pada saya satu nikmat, pada saya lah, kan? Sebab dia tahu dia pengakhiran macam mana. Doktor sebut, Tuan, kami akan tidurkan Tuan. Masa tu kita boleh buat persiapan, syahadah dan sebagainya, kan? Saya ada kes sahabat saya, jemaah sekalian, tengah-tengah kuliah online lah, masa 2-3 bulan lepas, dapat ada call masuk. Lepas kuliah online selesai, saya call dia balik. Saya call dia, turun nangis. Sebab apa? Dia kata, Ustaz, mak dah meninggal dunia, mak dah akan balik ke rahmatullah sebab COVID-19. Ustaz, malam tadi mak saya bersembang dengan anak dia 12.30 malam, senyum lagi. Dia kata, elok aja video call. 5.10 pagi doktor call, Cik Izwan, mak dah meninggal dunia. Lah, macam mana tuan-tuan agak-agak? Macam mana perasaan? Gitu. Saya yang mak meninggal dunia bukan sebab COVID pun, jemaah sekalian, tapi tak jumpa lama pun rasa lain macam. Last saya peluk mak saya, jemaah sekalian, pada tanggal 5 Oktober 2020. Last saya peluk mak saya, cium mak saya. Tak peluk, tak jumpa dah lepas tu, kecuali jenazah aja. Bila? Tanggal 1 Februari 2021, baru-baru ni. Tak jumpa lah. Mak balik kampung tak boleh, COVID-19. Tahu-tahu mak dah ICU 5 hari sebelum dia meninggal. Tak boleh buat apa, dia tak sedar apa dah. Yang saya peluk kemudian lah semua sekujur jasad yang dah tak bernyawa, jenazah aja. Allah, perasaan tu saya nak sebut, jemaah sekalian, sedihnya macam. Ni bayangkan tengah duduk suka-suka, happy-happy, lepas 3 jam, 4 jam doktor call, tak ada dah. Bagaimana dengan orang tu, si mati tu pula? Dia ada persiapan, insya-Allah. Jadi itu nikmat, kan? Gitu. Kita pun sama, jemaah. Kita nak biar kita ni melihat ujian Allah sebagai sesuatu yang memberi nikmat kepada kita, kekuatan kepada kita. Dengan syarat kita terimalah. Datang ujian musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, insya-Allah selamat. Ni kalau datang ujian musibah, duduk merepek, duduk marah-marah, bila nak selesai masalah, kan? Awal-awal COVID ramai orang marah. Dia kata apa? Mengarut COVID-19 ni, ciptaan Illuminati lah, dan sebagainya dulu. Habis grup tu senyap, kemudian vaksin pula, anti-vaksin, mengarut vaksin, tak boleh pakai lah, ada DNA babi lah dan sebagainya, kan? Ada chip dan sebagainya. Allah, tak faham kita. Duk marah-marah, apa dapat? Tak selesai dengan masalah. Ni manusia. Jadi akhirnya orang macam ni, dia tak ke mana pun. Dia marah, dia dapat apa? Tak ada pun. Akhirnya nak bagi surau pun tak boleh, sebab tak ambil vaksin. Saya tuan-tuan pernah beberapa 2 minggu lepas, baru lagi, saya ke Jais Shah Alam, ada urusan. Zuhur saya masuk Masjid Negeri Shah Alam, sebelah Jais. Tuan-tuan, perempuan, punyalah payah nak masuk. Memanglah COVID-19 kan. Satu keliling besar masjid berkenaan, satu pintu pagar je buka. Nak masuk, guard berdiri tengah-tengah laluan, tahan kereta, tak boleh masuk. Bukan tak boleh masuk, tanya nak ke mana tuan? Nak pergi sembahyang lah, azan tu. Saya pula cakap, tengah azan nak pergi solat lah. Tanyalah, tuan dah 2 dos, dah bukti? Tunjuk handphone tuan-tuan. Nak bukti, tunjuk. Dah 2 dos dah. Sejadah ada? Ada. Mana sejadah? Dalam beg. Buka tengok. Saya buka beg saya, angkat sejadah berlipat. Besar kecil. Kena buka lagi. Okey, baru sah. Boleh masuk. Saya pun tanya dia, saya tak marah. Saya senyum je. Tuan, kenapa payah sangat ni tuan? Minta maaf tuan, kata guard tu. Ada kes orang masuk tanpa vaksin. Kami kena marah. Kami kena buat kerja lah macam ni. Kan risahkan orang tu, kan? Sekian tengok. Jadi bila begitu keadaan, susah sungguh tuan-tuan. Punya besar Masjid Negeri Shah Alam kan, masuk-masuk nak park jauh, nak pergi tempat wuduk jauh, semua tu ada guard yang jaga. Tanya benda yang sama, jadah mana jadah? Saya pula jadi bawa beg sandang, lepas tunjuk saya tutup balik. Kena buka balik, tutup balik. Biasa tutup kan, zip. Nak sebut jemaah sekian, masuk masjid, azan Zuhur, masuk naik tangga sampai ke dalam dewan solat, akad takbir, Allahu Akbar. Imam pun Assalamualaikum warahmatullah. Imam beri salam. Punya lama kan, 2 marhalah perjalanan tu. Tapi sabar.
Gitu. Fikir baiklah. Apa dia? Banyak dosa gugur hari ni. Berjalan jauh. Kena sabar. Gitu orang beriman macam tu cara dia. Duk marah merepek memang sampai bila pun tak boleh. Kan? Lambat solat isyak malam ni. Sabar. Dapat pahala. Sebab apa? Ustaz pun tak siap juga sikit tu. Duk bersih-bersih terganggu. Lambatlah sikit habis. Dah lama tak jumpa dekat setahun. Sabarlah sekejap. InsyaAllah pahala berganda-ganda. Kan? Bukan selalu pun macam ni. Kan? Apa masalahnya? Malam masih muda kan? Dah sebut tadi kan? Baru 8.20. Okey, terus sekian. Jangan marah. Kalau marah kurang pahala. Okey, yang ke-8. Apa lagi? Kata Imam Ghazali. Manusia hidup mesti berbeza dengan binatang. Allahu Akbar. Ni cerita ni pasal besok nak ke alam akhirat. Kalau tak ada lama neraka, maksudnya kita ni kena hidup dengan kemanusiaan manusia. Sebab apa? Keliakan. Dunia akhir zaman menyaksikan ramai manusia yang hidup dengan kebinatangan. Sungguh. Okay. Ini yang masalah ni. Wajah manusia, fizikal manusia, perangai sikap kebinatangan. Allahu Akbar. Macam mana nak selamat besok di akhirat? Cerita panjang, kita akan bincang kemudian. Ini tajuk-tajuk saya beritahu ni. Apalagi jemaah sekalian, yang ke-9. Tak lama nak habis tu. 9 daripada 11. 2 lagi. Apa dia yang ke-9? Kata Imam Ghazali, amanah Allah SWT mesti dilaksanakan ataupun dikembalikan. Apa amanah Allah jemaah sekalian? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Kan? Kata Allah Ta'ala pun dia, aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Maknanya amanah paling besar kita di jemaah sekalian ialah abdikan diri kepada Allah. Akhir zaman ramai orang abdikan diri dia kepada akal dia sendiri. Bertuhankan akal. Logik akal. Masalah. Jam hidup. Gitu. Jadi yang ni yang akan menanggung beban di akhirat besok dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ke-9, ke-10, iman dan juga tingkatan iman. Kata Imam Ghazali, kita akan bincangkan datang. Apa iman-iman yang kita akan tempuhi. Tak nak iman yang paling rendah, nak iman yang paling tinggi, insya-Allah, untuk selamat di akhirat besok. Yang terakhir apa dia kata Imam Ghazali ialah takdir Allah Subhanahu wa taala itu bercanggah dengan andaian akal kita. Kita kena beriman dengan takdir. Bukan kita duk fikir tentang takdir itu kenapa tak boleh. Kan? Orang beriman, dia mengimani takdir dan dalam yang sama mengisi takdir yang Allah tentukan kepadanya dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, pemberi takdir tadi. Maka selesailah tugas sebagai manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian, demikian 11 perkara yang akan kita bincang dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang dalam kita menelusuri tarbiyah Imam Ghazali rahimahullah kepada kita, menerusi kitab Taubat dan liku-likunya, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan panjang usia jumpa lagi dengan penuh semangat kesungguhan untuk kita mempersiapkan diri kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa alam. Dah pukul 10.30 malam dah. Saya berhentilah terima sekian. Dah lama dah. Boleh insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama sampai ke akhir. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, jemaah sekalian mendapat segala kebaikan dalam kita sama-sama berada dalam rumah Allah, dalam majlis ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala ini, insya-Allah. Mohon maaf ada bicara yang silap, kelemahan saya. Namun ada kebaikan, kembalikan ucapan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.